Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Komandan bertemu kembali dalam program Ace with Cikgu Ku, Bahasa Melayu Penulisan. Okey, kali ini kita akan melihat karangan jenis syarahan. Teknik menjawab karangan jenis syarahan. Baik, mula-mula kita lihat tips dan panduan untuk menjawab soalan jenis ini. Yang pertama, kamu perlu memahami tajuk karangan dan keendak soalan dengan jelas. Yang kedua, buat rangka karangan, sediakan isi-isi penting mengikut keutamaan. Yang ketiga, kita perlu mempunyai kemahiran berhujah dan pengetahuan yang luas tentang tajuk yang diberikan kepada kita. Yang keempat, pastikan kamu mempunyai fakta atau isi yang cukup tentang tajuk yang dikemukakan. Yang seterusnya, yang kelima, syarahan ialah karangan jenis berpidato. Yang keenam, karangan jenis syarahan ini disampaikan dalam sesuatu situasi atau majlis. Tips yang ketujuh, karangan jenis syarahan ini digunakan untuk menyampaikan buah fikiran tentang sesuatu perkara secara lisan. Yang ke-8, cara penulisan hampir sama dengan karangan ucapan dan ceramah. Yang ke-9, berbentuk formal dan mempunyai format yang khusus. Yang ke-10, lebih kepada suasana untuk pertandingan. Yang ke-11, ia memerlukan kemahiran berujah dengan mengupas ujah dengan matang dan meyakinkan. Tips yang ke-12, mulakan dengan kata-kata aluan yang betul. Kata-kata aluan kepada hadirin mestilah mengikut protokol. Yang ke-13, di dalam perenggan pertama, huraikan maksud tajuk. Tips yang ke-14, kemukakan ujah-ujah dengan bernas. Isi yang dikemukakan mestilah munasabah dan meyakinkan. Tips yang ke-15, gunakan bahasa yang mudah, padat, tegas dan berkesan. Tips yang ke-16, boleh menggunakan peribahasa, bahasa kiasan, jenaka atau contoh untuk menjadikan lebih menarik. Tips yang ke-17, di akhir syarahan iaitu di perenggan terakhir, ditegaskan kembali tajuk dan ucapan. Terima kasih. Yang ke-18, panjang karangan adalah di antara 80 hingga 120 patah perkataan. Yang ke-19, gunakan tata bahasa yang betul dan elakkan kesalahan ejaan. Yang ke-19, gunakan masa selama 30 minit untuk menjawab bahagian ini. Tips yang ke-21, akhir sekali semak jawapan sebelum hantar. Baiklah, mari kita sama-sama meneliti sebuah karangan sebagai renungan. Anda telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan peringkat negeri. Tajuk syarahan anda ialah sikap berusaha dan berdikari membawa kejayaan. Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya. Baiklah, seperti biasa, murid-murid dikehendaki menulis 6 perenggan, di mana perenggan yang pertama adalah merupakan pendahuluan, diikuti dengan perenggan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahagian isi, dan perenggan akhir sekali iaitu perenggan yang keenam, penutup. Okey, baiklah murid-murid, kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan ini. Baiklah murid-murid, di perenggan pertama iaitu pendahuluan, murid-murid boleh menulis, yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah sikap berusaha dan berdikari membawa kejayaan. Di perenggan yang kedua iaitu isi ataupun idea yang pertama, murid-murid boleh menulis, hadirin yang dihormati, berusaha bermaksud melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, manakala berdikari pula bermaksud berusaha tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Sikap berusaha dan berdikari akan membawa kejayaan
dan akan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Di perenggan yang ketiga, isi ataupun idea yang kedua, murid-murid boleh menulis seperti begini. Setiap pelajar perlu menanam sikap berusaha dan berdikari. Mereka tidak boleh semata-mata mengharapkan didikan guru sahaja. Mereka perlu rajin, berusaha dan berdikari sepanjang masa untuk berjaya dengan lebih cemerlang dalam semua bidang yang diceburi. Baiklah, di perenggan yang keempat, isi ataupun idea yang ketiga, murid-murid boleh menulis begini. Hadirin sekalian, masyarakat yang berusaha dan berdikari adalah masyarakat yang mahu maju. Sebagai contohnya, negara Jepun. Usaha gigih dan berdikari di kalangan rakyat telah meletakkan negara Jepun sebagai kuasa ekonomi dunia pada hari ini. Di perenggan yang kelima, isi ataupun idea yang keempat, murid-murid boleh menulis seperti begini. Para hadirin yang dihormati, oleh itu, kita janganlah mengharapkan yang pipih datang melayang dan yang bulat datang bergolek. Jika ingin merangkul kecemerlangan, kita mesti berusaha dan berdikari. Negara kita tidak akan maju selagi rakyatnya hanya mengharapkan subsidi daripada kerajaan. Baiklah, ayah sekali, di perenggan penutup, iaitu perenggan yang ke-6, murid-murid boleh menulis seperti ini. Saya akhiri syarahan pada pagi ini dengan serangkap pantun. Hidangan bersaji hendaklah dijama. Jangan terlupa pembasuh tangan. Mengharapkan bantuan tandanya lemah. Berusaha berdikari kunci kegemilangan. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid faham akan cara menjawab soalan syarahan. Selamat belajar.